gugup, ataupun nervous. Untuk bab ni sebenarnya setiap orang dia akan ada rasa nervous. Nervous ni adalah satu benda yang normal untuk setiap individu. So jangan rasa rendah diri pada orang yang level nervous dia tinggi. Jadi kalau ada di antara anda semua rasa nervous, lihat di mana level nervous anda masing-masing. So hari ini saya akan terangkan bagaimana saya akan bagi tips macam mana nak mengurangkan rasa nervous, macam mana kita nak kawal diri kita daripada rasa nervous. Okey. Apa anda akan rasa bila nama anda dipanggil di atas pentas secara tiba-tiba? Kalau secara tiba-tiba nama anda dipanggil untuk naik atas pentas, biasanya apa yang ada dalam fikiran anda? Biasanya kita akan rasa apa yang kita nak cakap. Betul? Apa yang kita nak cakap dekat atas pentas? Biasanya apa yang berlaku pada diri anda biasanya bila berada di atas pentas? Menggigil. Itu adalah salah satu daripadanya. Next. Ini adalah stage fright. Gemuruh pentas. Biasanya ramai di antara kita, inilah masalahnya. Masalah kita bila ada rasa gemuruh pentas. Bukan setakat kita saja. Kalau awak tengok artis-artis antarabangsa pun sama. Nak menyanyi kata pentas tu samalah macam kita nak buat public speaking sebenarnya. Bila kita berada di atas pentas ni, biasanya kita akan ada rasa gemuruh. Gemuruh ni dia adalah satu keadaan yang normal bagi diri kita. So jangan jadikan nervous ataupun gugup tu sebagai satu masalah dalam diri kita lah. Sebab benda ni semua ada dalam diri kita. Bila dalam diri kita ni, kita kena ada ketahanan fizikal, kita ada ketahanan mental. Sebab bila kita tak ada ketahanan fizikal, itu yang hitam atas, pengsan atas stage, menggigil, itu semua berkaitan dengan fizikal. Sebab fizikal kita tak kuat. Mental ni biasanya berkaitan dengan kita punya fikiran. Kita kena fikir benda yang positif ke atas stage. Bila kita dah naik tu, kita dah ada apa point yang kita nak cakap. Kalau dipanggil secara tiba-tiba, bila kita berfikiran positif, idea itu akan datang secara semula jadi. Idea kita boleh generate, kita boleh cari. Tapi ketahanan fizikal ni kita kena ada sebelum. Next. Ni apa yang dimaksudkan dengan gugup? Biasa kita cakap kita nervous, kita gugup. Tapi sebenarnya apa gugup tu? Apa nervous? Next. Gugup ni berkaitan dengan tekanan, pressure. Biasanya kita akan mengalami tekanan bila kita berada di atas pentas. Agaknya kenapa kita rasa tertekan bila kita berada di atas pentas? Kenapa anda rasa tertekan? Kenapa kan? Tekanan ni biasanya berlaku apabila kita tak dapat kawal perasaan. Kalau kita
kita dapat kawal perasaan kita, biasanya tekanan itu dia akan kurang. Okay? Dan biasanya tekanan ini berkaitan dengan sikap. Okay? Tekanan ini berkaitan dengan sikap. Kalau sikap kita ni tidak yakin, itu yang menyebabkan kita lagi tertekan. Okay? So kita kena bina keyakinan. Nanti saya akan explain macam mana kita nak membina keyakinan diri kita, okay? Semasa berada di atas pentas. Okay? Dan satu lagi, jadilah orang yang positif. Jangan sekali-kali ada tanggapan negatif pada diri sendiri. Itu yang paling penting. Jangan ada tanggapan negatif. Terutamanya selalu yang anda akan cakap adalah aku tak boleh. Aku tak boleh lah buat benda ni. Aku tak boleh lah bercakap atas pentas. Itu semua kena buang. Bila kita berada di atas pentas, kita kena jadikan diri kita, jadikan audiens kita itu adalah rakan kita. Rakan yang kita boleh bercakap. Faham tak? Jadikan audiens itu sebagai rakan-rakan kita. Kita nak bercakap dengan dia. So elakkan daripada tanggapan negatif pada diri sendiri. Itu yang penting. Bila kita ada tanggapan negatif, itu yang biasanya akan berlaku. Sekejap saya nak panggil seorang ni. Yang baju biru ni. Saya akan pentas sekejap. Ni kita nak tengok. Saya bagi awak buku ni. Awak tengok tajuk ni. Lepas tu awak explain kat kawan awak buku apa yang awak buat. Cakaplah. Lepas tu baru saya explain apa yang berlaku. Tak apa, cakap je berkaitan dengan buku ni. Ambil masa 1 minit, relax. Lepas tu cakap. Awak tengok dekat buku. Tajuk buku ni Industri Dokumen dari Indonesia. Boleh. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Okey. Ini yang dikatakan gugur. Bila kita dapat mikrofon kat atas pentas, bila kita bagi satu benda, biasanya dia akan berpeluh, bibir dia kering, kadang-kadang nafas dia tak sentuh hala, satu lagi menggeletar. Biasanya kalau kadang-kadang tegak kan, dia tak boleh nak kata apa dah. Dan satu lagi menggeletar. Itulah yang dikatakan gugur. Gugur ni dia ada banyak. Kita boleh detect dan kita boleh lihat. Gugur ni kadang-kadang nampak orang tu daripada suara, ketak-ketak, berdiri, cara berdiri, boleh dilihat. Dan satu lagi biasanya pernafasan. Yang ni nanti dalam kelas untuk satu lagi tu nanti awak akan belajarlah cara pernafasan, cara tarik nafas. Nanti akan ada untuk subjek tu. Untuk belajar vokal dan sebagainya. Next. Ni saya nak bagi tips macam mana kita nak mengurangkan ataupun kita nak mengelakkan gugur sebelum berucap. Kita ada persediaan sebelum berucap. Next. Ini salah satu daripadanya lah. Ada
boleh buat senaman. Okey. Senaman ringkas, bukan senaman yang inilah. Contohnya untuk senaman kardio ataupun sekarang ni paling mudah kita boleh jogging. Okey, boleh jogging dan sebagainya lah. Okey. Sebelum awak berucap dengan ramai kalau tak biasa, okey, sebab stamina kena ada. Bila berada di atas stage ni, kita kena ada stamina. Okey, stamina tu penting. Stamina tu termasuklah yang ni untuk pernafasan. Okey, untuk pernafasan macam mana kadang-kadang kita berucap dekat atas pentas ni kita nak belajar projek suara dan sebagainya. So senaman tu penting. Sebab tu stamina dan juga kekuatan fizikal tu perlu ada. Okey. Okey, next. Okey. Persediaan awal. Kita kena tahu apa topik yang kita nak cakap. Okey, terutamanya bila topik tu kita dah sediakan. Macam awak punya talking title semua orang dia dah boleh pilih topik masing-masing. So dah boleh prepare. Okey, dah boleh bersedia untuk teks. Untuk buat teks, fakta-fakta apa yang awak nak cakap dan sebagainya. Okey, dan keyakinan akan lebih tinggi kalau kita tahu apa yang kita nak cakap. Okey, terutamanya fakta-fakta yang kita nak ingatlah. So persediaan awal tu penting. Fakta-fakta ataupun tajuk apa yang awak nak cakap. Okey, sebab kat sini nanti dia tak ada proses menghafal. Dalam talking title ataupun dalam public speaking, kita tidak ada istilah menghafal. Okay? Tapi kita ada istilah untuk mengingat. Okay? Mengingat ni kalau kita punya kefahaman tentang topik tu ada, biasanya kita tidak akan menghadapi masalah untuk berucap. Sebab proses mengingat tak sama dengan menghafal. So kena tanamkan dalam diri, sekarang ni awak bukan dalam talking title bukan untuk menghafal topik awak, tapi adalah untuk proses mengingat. Mengingat apa yang awak nak cakap. Next. Ni satu lagi, kena cukup rehat, tidur cukup. Bila kita cukup tidur, fikiran kita ni akan lebih fresh, lebih segar, dan kita boleh mengingat apa yang kita nak cakap, cara kita nak bercakap dan sebagainya. So kita akan lebih confident kat situ. So kalau kita tak cukup rehat ni, biasanya kita akan fresh. Jangan bila ada stres, jangan sekali-kali berucap. Sebab dia akan menampakkan ataupun memaparkan yang kita ni adalah seorang yang tak berkeyakinan. Terutamanya dalam beberapa perkara lah, bila kita nak contoh, kalau kita nak bercakap dengan klien, dan dengan klien yang dalam bilangan besar, ataupun kita nak bercakap dalam kita punya prospek untuk perniagaan. Sebab tu orang yang nak bercakap dalam contoh dalam bidang bisnes online dan sebagainya, biasanya diorang ni kena ada energi. Energi itu termasuklah cukup rest, cukup rehat. Next. Ni bila kita nak bercakap di halayak ramai, dalam public speaking ke, pidato ke, kita nak bercakap untuk perniagaan ke, jangan makan terlalu kenyang. Kenapa kan kita tak boleh makan kenyang ni? Kenapa kan? Bila kita terlalu kenyang,
kita tak boleh, terutamanya ini tips yang paling penting, jangan makan terlalu kenyang ni. Biasanya kita tidak boleh kontrol pernafasan. Dalam public speaking, makan terlalu kenyang tu kita boleh start kita punya pernafasan. Sebab bila kita terlalu kenyang, biasanya kita rasa apa? Kita akan rasa mengang bila terlalu kenyang. So makan untuk sekadar alas perut. Dan minum. Minum tu penting. Elakkan daripada tekak kita kering, bibir kita kering. So itu penting. Pemakanan. Makan terlalu banyak nanti sakit perut. So kena persediaan tu kena dibuat. Next. Yang ni biasanya awak suka kan? Minum minuman berkafein ataupun bergas. So bila awak nak berucap yang ramai, elakkan daripada mengambil makanan-makanan yang minuman yang berkafein, ataupun bergas. Benda ni, berkafein ni dia akan menyebabkan pernafasan juga, degup jantung kita cepat. Itu yang nanti budak-budak kita berucap ke atas ni, nanti kita akan rasa jantung kita ni berdegup cepat, lagilah nampak kita punya nervous. Kita tercungap-cungap masa bercakap, tersekat-sekat. Itu perlu dielakkan. So untuk berucap ni, janganlah ambil air gas. Sebab nanti kadang-kadang air gas ni bila degup jantung kita kuat, kita akan angin banyak. Dia akan angin banyak. So kita nak sedawa kan. So cuba elakkan. Yang keenam, ni kena datang awal. Kenapa dia kena datang awal? Datang awal ni dia sangat penting sebab bila kita datang lambat, kita rushing. Itu yang menyebabkan awak rasa penat. Kita akan cuma penat sebab kita akan rasa hilang. Keyakinan tu semua akan hilang. Bila kita hilang keyakinan tu, kita akan rasa kita punya fakta-fakta yang kita ingat dari itu, dia akan hilang sebab kita dah lambat. Kita tak sempat nak berehat, tak sempat nak tarik nafas, nak duduk. So kena datang awal. Yang ni kita kena kenal audience. Kenapa kita kena kenal audience? Sebab bila kita kenal audience kita siapa, kita tahu dia ni daripada kalangan siapa. Bila kita tahu dari kalangan siapa, maknanya cara kita nak berucap, cara kita nak bercakap, so kena sesuaikan. Sebab bila kita kenal audience, kita boleh guna bahasa yang sesuai dengan audience kita. Kita guna bahasa yang sesuai. Contohlah, awak bercakap dengan, bila awak bercakap, contohnya dengan budak sekolah rendah. Awak berucap depan budak sekolah rendah. Gunalah bahasa kanak-kanak. Awak berucap dekat depan budak-budak tadika. Kenalah bercakap macam budak-budak tadika. Kita boleh gunakan, itu semua adalah teknik. So kita kena buat analisis audience. So bila kita ada analisis audience, kita boleh sesuaikan apa yang kita nak cakap. Sesuaikan bahasa-bahasa yang kita nak cakap, cara kita bercakap,
Dengan kanak-kanak, contohnya kalau dengan kanak-kanak tadika tak boleh nak cakap macam saya cakap dengan awak. Okey? Dengan kanak-kanak, kita kenalah punya bahasa-bahasa ataupun gaya, body language yang sesuai untuk kanak-kanak dan sebagainya. Okey? Ni fokus minda anda. Okey? Bila berada di atas pentas, sila pastikan anda fokus. Okey? Jangan bila berada di atas pentas awak fikir benda lain. Okey? Bila kita ada gangguan luar, okey, kita akan hilang kita punya fokus kita. Okay? Sebab tu pentingnya fokuskan minda kita pada apa yang kita nak cakap. Sebab bila kita tak fokus, kita akan lost. Okay? Biasanya bila tak fokus ni orang boleh detect. Okay? Audience boleh tahu. Kita tak fokus, kita ingat benda lain. Kita akan berada di awang-awangan. Okay? So, pastikan kita fokus apa yang kita nak cakap. Sebab audience ni datang, dia nak dengar apa kita nak cakap sebenarnya. So, jangan buang kita punya fikiran kita ke tempat lain. Okay? Okay, next. Satu lagi, ni latihan. Okay? Kena berlatih. Okay? Latihan ni penting. Macam mana cara awak nak berlatih? Macam mana agaknya? Apa salah satu cara untuk awak berlatih? Okey, biasanya orang akan menghadap macam ni. Okey? Itu biasalah sebab awak sorang-sorang dekat rumah kan? Okey? Satu lagi cara kita berlatih. Ini satu tips lah daripada saya. Contoh, kalau awak ada adik-beradik, awak ada kawan-kawan, berlatih depan adik-beradik ataupun depan kawan. Sebab berlatih depan cermin dia tak sama. Okay? Berlatih depan cermin, awak tak nampak muka audiens awak. Awak nampak muka awak. Okay? Kalau nak efektif lagi, berlatih depan contohnya 3 orang kawan awak. Sekurang-kurangnya ada 3 orang. Berlatih depan kawan awak 3 orang. Sebab nanti awak akan belajar eye contact semua. Okey? Kalau awak berlatih depan cermin seorang-seorang, rasa nervous tu tak ada. Okey? Cari kawan-kawan. Okey? Cari kawan-kawan ataupun adik-beradik awak bercakap depan diorang. Okey? Itu yang lebih efektif sebenarnya. Okey? Sebab bila kita tahu, kita dah berlatih, kita dah tahu ada audience kita, nanti bila kita bercakap pun depan audience lagi ramai. Okay? Okay, next. Yang ni, macam mana nak menyusun? Kita nak susun idea kita ni. Okay? Tadi tu saya dah bagi tahu awak tadi proses apa? Proses apa tadi saya bagi tahu awak? Bila awak nak bercakap, biasanya kita kena ada. Kita bukan nak menghafal, tapi kita mengingat. Okay? Mengingat ni adalah berkaitan dengan menyusun fakta. Okay? Idea awak kena susun. Okay? Lepas A, B. Lepas B, awak pergi dekat C. So kita susun. Sebab tu kita kena ingat dan kita tak boleh hafal. Kenapa saya bagi tahu, saya cakap tak boleh hafal? Kenapa Okay? Sebab bila awak hafal, awak lupa satu, lupa semua. Okay? Awak akan stop kat situ. Okay? Kita start. Kita punya ingatan kita akan start. Tapi kalau awak mengingat, okay? Bila awak lupa fakta C contohnya, okay? Bila awak lupa yang itu, awak boleh lompat. Okay? Awak boleh lompat kepada yang E. D tinggalkan dulu. Okay? Sebab awak mengingat.
Okay? Kalau awak hafal, awak nak kena baca satu baris, bila awak lupa, semua akan lupa sampai ke akhir. Itu bahaya. Okay? Bila kita menghafal. Okay? So, jangan sekali-kali menghafal. Sebab bagi sedikit kita menggunakan adalah dalam bentuk percakapan. Bukan dalam bentuk awak membaca buku. Sebab bila hafal, awak akan macam nampak, bila awak berucap, awak akan nampak macam awak baca buku. So, awak punya gaya ucapan awak takkan dapat disampaikan dengan baik. Okey. Ni semasa berucap pun ada tips. Macam mana kita nak elakkan daripada kita gugup semasa kita berucap. Okey, sebelum tu saya nak panggil seorang dulu. Seorang lelaki. Dia yang depan ni. Armin. Okey. Kita tengok Armin. Okey, kawan awak. Okey, okey. Sekarang ni okey. Awak baca. Assalamualaikum. Sahabat baik. Saya akan membacakan buku ini. Industri dokumentari di Malaysia, isu dan hala duduk. Pada awalnya, isu-isu mengenai industri film dokumentari ini mampu didekati secara kajian pemetaan, namun disebabkan isu-isu yang membutuhkan perhatian itu terlalu besar dan banyak, maka kajian ini didekati jauh melebihi daripada yang diperlukan dalam sebuah kajian pemetaan. Kajian pemetaan pada asasnya berasal merupakan sesuatu fenomena yang tidak dikaji dalam konteks yang sedia ada. Dalam kajian industri dokumentari ini, ruang lingkup penelitiannya adalah luas daripada aspek dasarnya hingga ke peringkat masa tentang industri tersebut. Kerana itu, pendekatan kajian ini sangat berbagai dan menggunakan pelbagai kaedah. Buku ini menjelaskan bagaimana keadaan dalam industri film dokumentari Malaysia diterokai secara saintifik dan sistematik berasaskan isu-isu yang diberi perhatian. Pendekatan kajian bermaksud perspektif atau cara isu industri filem dokumen ini diteliti sebagai subjek kajian. Okey, terima kasih Armin. Okey, ini kita nak bandingkan, buat perbandingan. Bila awak berucap, membaca teks, dengan berucap dalam ketika kata awak proses mengingat, dia berbeza. Macam Armin tadi dia baca teks, dia baca teks satu-satu. So bila baca teks satu-satu, cara penyampaian juga berbeza. Bila kita baca teks satu-satu, dia akan nampak benda tu mendatar. Bendanya akan mendatar. Tapi dalam public speaking, dalam pengucapan awam ni, kita tak boleh baca teks mendatar. Bila kita baca teks mendatar, dia akan nampak, kita akan rasa boring. Audience dia akan lambat untuk pick up benda tu. Sebab dia kena dengar satu. Biasanya kalau dalam public speaking ni kita kena ada intonasi, dia kena belajar vokal. So bila ada intonasi, bila ada vokal, dia akan dapat mengatasi
masalah nervous ataupun gugup. Kalau dia menggunakan intonasi yang betul, dia menggunakan gaya, dia boleh menutup rasa gugup tu. Dia akan boleh lindungkan, dia punya rasa gugup tu. Sebab biasanya rasa gugup tu dia akan dapat dilihat bila kita baca teks. Kata contohnya. So ada beberapa tips yang saya boleh kongsi dengan awak, macam mana nak mengelakkan daripada gugup ni semasa sedang berucap. Okey. Yang ni tadi. Kita kena pilih audience. Maksudnya kat sini kita kena ada contact dengan audience. Sebab tu first tadi tu saya panggil seorang. First saya panggil seorang. Dekat pertengahan saya panggil seorang. So sambil kita bercakap, kita berkomunikasi dengan audience. Itu penting. Itu adalah cara kita, macam mana kita pilih audience untuk kita mengelakkan daripada audience rasa dia tidak dipedulikan. So bila kita berucap ni, kita tak boleh abaikan kita punya audience. So audience kita kena bercakap dengan dia. Kita kena dekati dia semasa sedang berucap. Jadi jangan sekali-kali kita abaikan. Kita baca teks laju. So kena berkomunikasi. Adalah proses komunikasi dalam pengucapan awam ni. Okey. Kadang-kadang bila kita berkomunikasi dengan audiens kita, kita akan menambah keyakinan kita sebab kita tahu audiens memang bagi perhatian kita. Biasanya audiens dia akan bagi feedback. Feedback pada kita. Bila kita berada kat atas pentas, kita akan tahu audiens reply tak? Reply tak apa yang awak tengah bercakap? Contohnya bila awak tanya soalan, bagi peluang. Boleh bagi peluang kepada audiens awak untuk tanya soalan. Tanya soalan itu pun salah satu daripada cara macam mana kita nak mendekati audiens kita. Audiens dia akan jawab apa yang kita tanya. Jangan takut, audiens akan bercakap. Dia akan bagi feedback kepada awak. Audiens dia akan cakap tak nak. Kalau dia cakap, dia akan reply apa yang awak nak daripada dia. Okey, macam mana nak mewujudkan eye contact dengan audiens? Macam mana kita nak kekalkan eye contact kita dengan audiens? Yang ni biasanya yang paling ditakuti. Ni biasa paling ditakuti oleh awak semua ni. Buat eye contact, betul tak? Betul? Biasa kita takut nak ada eye contact dengan audiens kat bawah ramai. Bila awak berucap dekat depan, kita kena ingat audiens. Eye contact ni sebenarnya boleh menambahkan keyakinan. Kenapa saya kata eye contact ni boleh menambah keyakinan? Sebab bila audiens bagi feedback kat kita, pandang balik kat kita akan rasa lagi confident. Kita akan rasa lagi confident. Kita kena laraskan eye level kita. Kita kena tengok semua kita punya audiens. Jangan kita bagi tumpuan dekat audiens yang ini je. Padahal kat sana ada dua part lagi ni. So kita kena bagi semua. Laraskan eye level kita. Sekejap kita kat sana, sekejap kita kat sini. Tengok kita punya audiens semua. Jangan bercakap pandang bawah, pandang lantai. Kita bukan bercakap dengan lantai kan? Kita bercakap dengan audiens.
Kita bercakap dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Jangan pandang lantai, pandang atas. Itu yang menunjukkan kita tak confident sebenarnya. Audience akan nampak kita tak confident. Kita tak pandang ke audience. So level eye contact tu kena jaga. So kita kena bagi perhatian sepenuhnya ke audience kita. Sebab kita bercakap dengan audience, kita bukan bercakap dengan tempat lain. Itu eye level, eye contact punya level, kena pastikan kita jaga. Next. Ni satu lagi. Ada setengah orang dia nak bercakap, dia nak pentingkan gaya dia. Tapi gaya juga. Tapi kena pastikan gaya kita itu tidak mengganggu kita punya fokus. Jangan sekali-kali gaya, sebab kita nak ada gaya dan sebagainya, tiba-tiba nanti kita lost, kita lupa. Kita tertinggal fakta yang penting, misalnya. Sebab kita nakkan gaya tadi itu. Gaya ni contohlah, gaya ni termasuklah sebab awak nak berucap pasal contoh awak nak berucap berkaitan dengan tarian contohnya, ataupun awak nak bercerita pasal K-pop. Tiba-tiba awak nak bercakap pasal K-pop ni, dengan gaya awak K-pop. Tiba-tiba kat dalam pentas awak menggayakan gaya-gaya K-pop, tiba-tiba awak punya fakta pun awak lupa. Sebab awak nak ingat awak punya gaya tadi tu. So gaya kena jaga juga, tapi kena berpatuhan. Gaya yang awak nak bagi penekanan tu mesti yang sesuai dengan diri awak. Jangan bila awak nak pentingkan gaya tu, awak lagi stres. So kalau awak nakkan ucapan awak tu ada gaya, cari yang minima. Gaya tu kena minimize. Sebab gaya yang keterlaluan tu menyebabkan awak stres nanti. Awak nak hafal, awak nak ingat gaya ni, lepas tu yang lain awak lupa. Kena selari. Gaya dengan fokus awak untuk awak punya fakta-fakta tu kena selari. Sebab gaya penyampaian ni nanti dia melibatkan perkara lain pula. Ada perkara-perkara lain lagi. Awak nak ingat awak punya part mana yang kena ada intonasi tinggi, part mana yang ada awak perlu nak awak perlu nak lakonkan misalnya. So kena kontrol semua tu, kena selaraskan. Gaya, fokus, suara awak, semua pergerakan awak tu semua kena selarikan. Supaya tak hilang awak punya fokus. Jelas tak? Okay, next. Ni bila berucap terutamanya lah yang first pengalaman pertama ni biasanya bila kita berucap kita berdiri tegak, kaku. Kita berucap ni kadang-kadang bila kita nervous, bila kita gugup, bila kita takut, kita berdiri tegak. Untuk first. Saya akan lakukan sekejap. Okey, bila awak first bila awak berada di atas pentas, biasanya awak akan berdiri tegak. Dalam pengucapan awak cara kita berdiri. Cara kita berdiri mesti first tegak. Bahu
awak punya bahu ni dia boleh menampakkan awak punya confident ke tak. Okay? Ni laraskan bahu ni. Okay? Sebab dia boleh nampak. Jangan bongkokkan badan. Okay? Jangan bongkokkan badan supaya pernafasan awak boleh kontrol. Bila kita tunduk, awak terutamanya yang suka lengkungkan badan. Faham tak lengkungkan badan? Yang suka lengkungkan badan. Orang yang suka lengkungkan badan ataupun puncukkan badan dia, pernafasan dia tak stabil. Okay? Buka awak punya shoulder ni, bahu awak ni, buka awak punya dada. Pernafasan awak akan stabil kat situ. Sebab first bila kita berdiri, kita nak tarik nafas. Kita tarik nafas dulu. Okay? Sebab tu kita kena berdiri tegak. Okey. Semua berdiri tegak. Cuba berdiri tegak. Semua berdiri. Ini kena latihan Ini semua kena berdiri tegak. Dengar yang belakang suara saya. Okey. Bahu kena jaga, laraskan. Bahu ni kena tegak. Kena tegakkan bahu. Sekejap Okey. Cuba angkat tangan awak macam ni. Angkat tangan awak macam ni. Tarik nafas. Apa awak rasa? Tarik nafas betul-betul. Apa awak rasa? Rasa lega kan? Okay? Itu adalah salah satu tips untuk first, bila kita berada dalam pentas dan kita berdiri, okay? Tarik nafas. Okay? Letakkan badan awak dalam keadaan yang tegak. Okay? Untuk kenapa saya suruh awak buka awak punya bahu, awak punya ni? Kita kena tengok kita punya paru-paru. Ini berkaitan dengan kesihatan juga. Okay? Kita punya paru-paru ni untuk pernafasan, kita punya jantung. Kalau kita puncukkan badan kita bongkokkan badan kita, paru-paru kita ni puncuk. Kita tak boleh, pernafasan kita tak boleh nak kontrol. Okay? Faham so itu untuk exercise yang pertama. Boleh duduk. Pernafasan itu sangat penting. Okay? So pastikan kita boleh bernafas. Kita tarik nafas yang awal. Okay? Bila berdiri dalam pentas. Okay, next. Okay. Ni bila berada dalam pentas, jangan berhenti bercakap. Okay? Maksudnya kat sini, bila kita lupa, kadang-kadang kita terhenti tiba-tiba. Okay, kita terlupa. Okay? Sebab tu tadi proses mengingat. Kita teruskan pada poin yang berikutnya. Okay, teruskan. Jangan berhenti terlalu lama. Okay? Sebab kalau kita berhenti terlalu lama, nafas kita lagi. Sebab kita rasa lagi takut. Okay? Jangan berhenti terlalu lama. Berhenti terlalu lama menyebabkan kita lagi stres. Kita punya level stres kita akan lagi tinggi. Teruskan pada fakta berikutnya. Jangan stop. Okay? Tak perlu nak stop pada
pada fakta yang kita lupa. Sebab nanti fakta tu bila kita dah bercakap, kita ingat balik, kita cakap balik. Okey, next. Ni kita kena berlagak lah. Kan, kita kena berlagak dan seolah-olah kita tahu. Maksudnya kat sini kita kena ingat, kita kena atasi apa juga kekurangan pada diri kita. Kita kena tutup. Kita kena tutup kekurangan diri kita bila kita bercakap. Kita kena berucap di depan. Sebab kadang-kadang benda ni kita boleh nampak. Jangan sekali-kali contoh masukkan, biasanya orang yang tak yakin kadang-kadang dia kan masukkan tangan dia kat poket macam ni, berdiri pusing-pusing macam ni, dia tak yakin, tak confident. Jangan letak tangan kat belakang, macam ni, tegak kan. Jangan tunjuk. Itu kita boleh elakkan. Kita boleh elakkan. Dan kita boleh buat sesuatu yang boleh menampakkan yang kita ni confident. Contohnya, kita mungkin boleh buat pergerakan tangan untuk menambah keyakinan. Pergerakan tangan tu adalah salah satu daripada exercise kita. Satu lagi, kita boleh bergerak. Kita boleh melakukan pergerakan untuk elakkan daripada menampakkan yang kita lagi nervous. Pergerakan, contohnya pergerakan kaki. Pergerakan kaki, kita boleh melangkah setapak ke belakang, setapak ke depan, kita boleh setapak ke kiri, setapak ke kanan, tapi kena kontrol. Janganlah bergerak kejap macam menari. Itu nampak tak confident. Jangan buat macam tu. Pergerakan yang menampakkan yang kita ni boleh kontrol diri kita. Pergerakan kadang-kadang dia penting untuk kita mengelakkan daripada menampakkan yang kita ni tak tahu. Kita kena nampakkan yang kita ni tahu. Dan kadang-kadang untuk mengatasi masalah ni, contohnya mungkin awak boleh tanya soalan pada audience. Kadang-kadang ada benda yang kita kena berkongsi. Berkongsi pendapat dengan audiens kita. Kadang-kadang kita bukan tahu kan. Contohnya kita bercakap dengan kanak-kanak, kita tahu ke perasaan dia? Kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang dalam fikiran dia. So, untuk mengelakkan daripada kita memang tak tahu, tapi untuk mendapat info, kita boleh tanya kanak-kanak tu contohnya. Kita boleh tanya kanak-kanak tu. Saya bagi contoh lah. Adik suka buat apa? Masa cuti sekolah contohnya. Itu pertamanya lah, kalau kita memang tak ada adik kat rumah kan, kita takkan tahu apa yang dia orang minat. Contoh, adik minat cerita apa? So kita boleh tahu apa yang dia minat. Kita tak tahu. Itu yang kita kata kita berlagak tahu. Kita berlagak tahu, tapi sebenarnya kita dapat info daripada audiens kita sendiri. So kita jangan limitkan. Jangan limitkan kita punya ucapan kita. Seolah-olah yang kita ni tak tahu. Sebab bila kita boleh mendekati audiens, so lagi banyak info kita tahu. Okay, next. Okay, yang ni saya nak bagi satu exercise. Kita akan buat satu lagi exercise. Berkaitan dengan level confidence. Saya nak panggil 4 orang. 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Untuk naik atas pentas. Saya nak saya panggil secara random. Saya nak setiap saya nak yang
belakang tu. Yang tu. Yang depan tu. Okey, seorang pergi ke depan. Ya. Ni yang. Okey, seorang lagi ni yang ni dengan yang hujung sana. Yang tengah-tengah. Yang hujung sekali. Dengan seorang lelaki yang siapa? Okey, awaklah. Okey, ke depan. Level numbers kita ni kat mana? Okey. Kita jangan. Okey. First, yang pertama sekali tengok cara berdiri. Okey. Cara berdiri. Tadi saya dah ajarkan macam mana berdiri kan. Okey. Bila kita nak tengok kita nak kenal pasti kita ni nervous tahap mana. Okay. Kita boleh cuba awak. Yang pertama ni saya nak dia cuba awak angkat tangan. Tangan satu je. Okey. Awak angkat tangan. 3 4. Okey. Cara angkat tangan boleh menentukan kita punya tahap nervous. Orang kalau macam ni dia takut. Dia takut. Okey, dia malu contohnya. Okey. Orang yang confident dia akan okey. Itu salah satu macam mana kita nak mengenal pasti nervous ataupun tahap kita kurang yakin. Okey. Yang kedua, saya akan bagi 3 Okey. Yang kedua, cuba awak genggam tangan awak. Genggam tangan. Okey. Kawan-kawan awak tak nampak. Ke depan sikit, genggam tangan awak. Tunjuk kat kawan-kawan awak. Okey, nampak Kita bila kita nak tunjukkan kita punya confident, kita kena genggam tangan kita ni. Kena genggam betul. Tangan kita kena tegak. Itu nampak. Itu yang menampakkan kita confident. Kalau itu malu, kita tak confident. Jangan macam ni, kan? Okay? So tengok itu yang kedua lah. Kita boleh nampak lah level kita punya confident. Kita kat mana? Okay? Yang ketiga, langkah satu kaki ke depan. Semula. Okay. Langkah satu kaki ke depan. Okey. Nampak kan apa kamu awak buat? Okey. Kita bila nak melangkah kaki, okey, kita kena satu kaki ni mesti belakang tumit kita ni mesti angkat. Kalau macam ni, kalau kita macam ni, itu orang nak melompat nak lari. Nampak kita rasa macam nak cepat habis bercakap. Kita rasa nak cepat habis. So sebenarnya itu salah satu daripada kita tak yakin. Okay, kita tak confident. Okay,
Kalau langkah macam ni, ni langkah malas. Jangan langkah malas. Okey. So sebab dalam public speaking, posture badan kita boleh mencerminkan keyakinan kita. So jaga posture badan. Nanti kita akan belajar body language. Nanti awak akan belajarlah body language macam mana. Ada satu bab memang khusus untuk body language. Okey. Tapi yang ini adalah saya ajar teknik macam mana kita nak mengurangkan macam mana kita nak menapasi dan macam mana kita nak mengurangkan rasa nervous. Okey. So bila kita nak melangkah kaki, pastikan kaki kita ni kita nampak paling jauh adalah kita tak sampai dua kaki kita ni. Okey. Okey, angkat tumit belakang ni. Okey. Kenapa saya kata angkat tumit belakang? Dia ada berkaitan dengan saraf. Okey. Saraf badan kita. Okey. Dia boleh menarik kita punya saraf ni dan boleh mengurangkan rasa nervous. Bila kita tarik nafas, dia akan, kenapa kita angkat kaki belakang ni? Nafas awak. Bila kita angkat, secara automatik nafas kita naik dan kita keluarkan. Bila kita turunkan, dia akan keluar nafas awak. Kat situ sebenarnya dia boleh mengelakkan geletak, suara awak menggeletak. Okay. Kita akan dapat elakkan suara kita menggeletak. Okay. Dekat situ kita boleh kontrol. Okay. Jelas Jelas tak semua? Dapat tak tips tu? Okay. Okay, terima kasih. Bagi tepukan kat kawan awak. Okay. Exercise yang kedua. Itu grup pertama. Okay. Untuk exercise grup yang kedua, okay, saya nak yang baris ni, baju kuning, okay, yang belakang sana tu, yang ujung sekali, yang pakai mata, okay. Yang ni saya nak awak nak, okay. Seorang lagi, okay. Seorang lagi yang tepi ni. Tak apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkongsi macam mana kita nak setiap orang kena berdepan. Berdepan dia. Okey. Ke depan sikit. Okey. Exercise ni kita namakan eye contact. Okey. Kita nak tengok eye contact. Macam mana kita nak tahu kita punya eye contact ni okey ataupun tidak. Okey. Okey, masing-masing pandang mata masing-masing. Okay. Pandang kawan awak. Okey, pandang mata kawan-kawan awak semua. Okey, masing-masing pandang. Okey. Berapa lama awak boleh pandang mata kawan awak tanpa berkelip? Kita kalau nak tahu macam mana kita punya eye contact, eye contact ni berkaitan dengan confidence level kita. Okey, kita gugup ataupun tidak. Kita boleh kontrol mata kita daripada berkelip. Okey,
Kalau kita berkelip terlalu cepat, maknanya kita punya confidence tu rendah sikit. Okay, kita rendah. Okay. Sebab kita tidak boleh kontrol diri kita. Okay. Mata ni dia berkaitan dengan macam mana kita kontrol diri kita sebenarnya. Okay. Macam mana kita nak kawal emosi. Mata ni dia berkaitan dengan emosi. Okay, emosi kita. Sebab tu awak pandang orang tu awak rasa kesian. Macam tu juga dalam pengucapan awak pun dia sama dalam public speaking. Sebab mata kita ni dia boleh detect, kita boleh tangkap banyak benda semasa kita berucap. Contohnya lah, awak berdua ke depan sikit. Saya nak bagi contoh. Awak boleh describe diri awak. Awak ni jenis orang yang macam mana? Tak apa. Awak kena describe. Dua-dua ke sini depan sikit. Awak boleh describe diri awak lah. Awak rasa awak ni orang yang jenis macam mana? Cuba describe diri awak. Awak ni jenis orang yang pemalu ke, suka bercakap ke, apa ke? Describe diri masing-masing. Tak apa, tak pakai mic pun tak apa. Dia takut mic. Awak cakaplah depan kawan-kawan awak. Awak cakap awak orang yang jenis macam mana? Pemalu ke? Takut ke? Tak apa. Sini dulu. Okey, ni awak boleh describe diri awak tak? Awak jenis orang yang macam mana? Awak jenis orang yang pemarah? Awak jenis orang yang pendiam? Macam mana? Awak describe diri awak. Pendiam ke? Suka bercakap dengan orang ke? Biasa-biasa. Awak describe diri awak. Awak jenis orang yang macam mana? Bagi saya, diri saya adalah seorang yang pemaaf. Ini orang ni. Describe diri awak. Saya seorang yang friendly, boleh ramah. Kawan-kawan, anak dah. Okey, awak? Saya jenis pemalu. Tapi kalau nak kenal, jadi malu tu lah. Okey. Masing-masing dia boleh describe diri dia. Tu bila awak tengok yang first dia memang nampak pemalu dua orang. Dia bukan yang pemalu macam mana tau. Okay? Kita nak kenal pasti diri kita. Okay? Kita kena confident. Okay? So kawan-kawan yang dua orang ni confident dia datang lambat.
datang dia lambat. Okey, dia tak boleh nak bercakap tu, dia rasa macam lambat dia nak. Orang kata lambat nak panas. Lambat nak panas. Itu biasanya berkaitan dengan confident. Dia gugup. Bila kita tanya, dia gugup. Dia tak tahu nak cakap apa. Yang dua orang ni, dia memang senyap. Dia mengaku diri dia senyap. Okay? Senyap tu sebab dia confident dia kurang. Okay? Yang satu lagi, dia yang lelaki ni dia level dia pertengahan. Dia pertengahan. So dia boleh dia boleh kita boleh kenal pasti daripada suara. Itu berkaitan dengan suara. Okay? Kita boleh tahu suara dia bercakap macam mana dan sebagainya. Okay? So kita boleh tahu diri kita ni, kita kenal pasti macam mana. Okay? Macam yang turun merah ni, suara dia slow. Okay? Slow sebab dia kurang confident. Dia takut. Okay? Lepas ni boleh kita akan belajar macam mana kita nak kurangkan takut. Macam mana kita nak kurangkan takut. Dia berdua dengan dua bintang tu, dia partner dia ni berdua ni, dia memang dia jenis takut. Jenis dia takut, confident tak ada. Lepas ni boleh improve. Okey, terima kasih. Okey, dapat macam mana nak kenal pasti diri kita, macam mana kita nak tahu yang diri kita ni macam mana. Kita punya confidence level ni tahap mana. Macam mana kita nak mengatasi gugup. Sebab gugup ni memang ada pada diri setiap orang. Kita tak boleh nak elak. Cuma tahap dia saja yang membezakan. So kalau awak gugup, banyak benda yang awak boleh buat untuk mengelakkan daripada rasa gugup tu. Sebab bila kita gugup dan kita tidak cuba untuk mengatasi, benda tu tak akan hilang dari dalam diri kita. Macam tadi saya panggil kawan-kawan awak ni sebab kita nak tengok dia gugup ke tak, macam mana gemuruh pentas. Biasanya gugup ni disebabkan oleh gemuruh pentas. Sebab lepas ni awak tas awak yang paling besar adalah awak akan berada di atas pentas. Setiap orang. Itu pada level yang lain lah. Semester 3 saya rasa. Tapi sebelum semester 3 tu memang awak akan ada tas yang kecil-kecil. Untuk awak belajar macam mana nak menghilangkan gugup ataupun macam mana kita nak membentuk keyakinan. Kalau awak ada peluang untuk bercakap, contohnya bila awak berada di dalam kelas, ada pembentangan, ada assignment yang perlu dibentangkan dalam kelas, itu adalah latihan yang paling baik sekali. Cuba untuk belajar mengelakkan rasa gugup semasa pembentangan di dalam kelas. Sebab itu adalah latihan kecil. Sebelum awak berada di luar. So dekat situlah sebenarnya awak boleh lihat, awak boleh atasi masalah gugup. Awak train diri awak macam mana nak elakkan daripada rasa gugup. Kadang-kadang buat pembentangan dalam kelas pun terketar-ketar ni, kan? Saya dulu pun masa jadi student pun macam tu juga.
Tapi kita belajar macam mana kita nak mengatasi masalah gugup tu. Terutamanya bila kita berada di luar. Bila kita berada di luar, kita bersaing dengan orang lain. Kalau kita nampak yang kita ni gugup, macam mana orang nak confident dengan kita? Kita kena pastikan yang orang yakin dengan kita. Memang orang kata kita kena compete bila berada di luar. Sebab saya nampak sebenarnya bukan awak tidak boleh bercakap di depan atau pentas. Awak boleh bercakap, cuma awak tidak tahu teknik. Teknik tu yang awak kena belajar. Macam mana teknik nak menghilangkan rasa gugup? Yang penting kita tahu teknik-teknik yang kita nak guna pakai. Ketika berada di atas pentas. Sebab bila kita berada di atas pentas, kita punya perasaan kita jadi lain. Bila berada di atas pentas, memang totally kita punya perasaan kita ni lain. Mulalah kita rasa macam nafas terpedih bila berada di atas pentas. Tapi kita adalah teknik-teknik dia. Macam tadi saya kata, macam mana kita nak tarik nafas, macam mana kita nak ambil nafas, macam mana kita nak projek suara. Sebab pernafasan dia berkaitan dengan projek suara. Projek suara ni maksudnya tak semestinya suara awak kuat. Kalau orang yang suara ni tak kuat, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita ada mikrofon. Tapi ada juga orang yang bila pegang mikrofon lagi nervous. Bila dapat mikrofon lagi nervous. So, macam mana kita nak mengatasi? Lagi nervous bila pegang mikrofon. Kita ada mic stand. Kadang-kadang bila kita pegang mikrofon kan, kita rasa macam shaking kan. Kita rasa macam kita tak boleh nak pegang mikrofon, berpeluh-peluh, nitik-nitik peluh kan. Itu orang yang nervous. So kita ada mic stand, kita guna mic stand. Tidak ada masalah, kita tahu macam mana diri kita. Kenal pasti diri kita sendiri. Kalau ada mikrofon yang jenis wireless, lagi senang. Kalau kita ni jenis orang yang suara terketak. Ada setengah orang suara dia bila nervous terketak-ketak. Jangan sekali-kali dekatkan mikrofon awak dengan bibir. Jauhkan sikit, supaya tidak kedengaran ketawa. Satu lagi, untuk mengelakkan orang detect yang suara awak ni terketak-ketak, jangan over awak punya projek suara. Jangan paksa. Jangan paksa suara awak jadi kuat. Jangan paksa. Bila awak paksa, itu yang nampak tersekat-sekat. Ketar dia lagi nampak, lagi ketar. Kita bercakap dengan level suara kita biasa saja. Biasa je, jangan paksa. Macam teran suara awak tu lagi terketak-ketak. Jangan teran suara. So itu adalah salah satu cara, kaedah untuk kita elakkan daripada nervous. So selain daripada sebab nanti awak akan belajar intonasi, intonasi bahasa, itu belum lagi diction. Diction sebutan, kena jelas, kena clear. So bila kita nervous, itu yang nampak kita
suara kita tak clear. Okey, salah sebut dan sebagainya. Okey, bila kita nak jaga tu semua memang dia akan ada satu keadaan di mana kita biasanya lagi nervous, lagi stres. Okey, so elakkan diri kita semasa hadir untuk berucap tu dalam keadaan stres. Okey, kalau dulu dalam kelas public speaking saya, ada student yang buat exercise kat belakang. Okey, dekat belakang kelas dia buat exercise sebelum dia buat presentation. Dia tak ada masalah. Okey, sebab kadang-kadang bila kita duduk lagi kita stres. Ada setengah orang kenal pasti diri. Kalau duduk lagi stres, mungkin kita boleh bergerak. Okey, tapi kalau dalam majlis, boleh tak kita bergerak? Orang nak panggil kita berucap ni, kita jadi VIP ni, kita nak berucap. Boleh ke kita ke belakang kita exercise? Tak boleh, jadi kita duduk. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat bila kita duduk lagi stres? Ini tips daripada saya lah. Kalau ini saya share pengalaman saya. Okey, kalau saya bila kita duduk, awak duduk kan? Okey, gerakkan kaki. Gerakkan kaki macam ni. Kat dalam kasut awak tu. Kita exercise kaki je. Sebab kaki ni banyak fungsi. Okey, kaki ni banyak fungsi. Okey, exercise kaki awak. Okey, tangan awak. Itu semua boleh membantu. Tak perlu kita berdiri kat belakang, kita nak exercise kat belakang, kita berjalan dan sebagainya. Itu tips daripada saya lah. Saya share pengalaman saya. Okey, sebab bila saya kena berucap depan kumpulan yang besar, yang lebih tua daripada saya, kadang-kadang banyak perkara macam kita pun nervous. Sebab kadang-kadang kita bercakap depan yang golongan profesional. Okay, golongan profesional. So kita ni nak bercakap depan orang yang mungkin lebih pengetahuan dia lebih luas dan sebagainya. So kita nak share apa yang kita nak cakap. Kadang-kadang kita punya confidence pun jadi level dia jadi rendah. Keyakinan kita berkurangan. Tapi kita boleh atasi benda tu. Jangan takut. Gugup dan tidak yakin ni, nervous ni, kita boleh atasi. Jangan jadikan benda tu penghalang. Jangan jadikan benda tu penghalang untuk awak membina keyakinan. Jadikan benda tu sebagai satu benda yang awak boleh build up diri awak untuk jadi lebih yakin. Sebab benda tu yang menjadikan awak lagi semangat untuk bercakap dekat halayak ramai. Okey, so saya harap untuk saya punya talk untuk kelas hari ini berkaitan dengan gugup dapat memberi manfaat pada awak, dan tips-tips yang saya bagi itu mana yang sesuai boleh diguna pakai untuk awak, untuk task awak yang akan datang. Sebab awak akan ada banyak task lagi ni untuk bina confidence awak. Okey, so itu saja untuk hari ini. So saya minta maaf banyak-banyak jika ada sebarang kesilapan ataupun ada yang terguris, ada yang buat atas ke atas ni mungkin awak ada terasa, saya mohon maaf banyak-banyak. So jadikanlah
apa yang baik itu jadikan panduan awak, untuk masa depan awak. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih.